باللسان والقول ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur olehmu situ. Dan syukur olehmu akan Allah Ta'ala, kerana keduanya iaitu kaya dan syukur terlebih lazat daripada segala lazat yang lain yang membimbangkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukurkan olehmu akan Allah Ta'ala kerana keduanya iaitulah kaya dan syukur. Kaya dulu apa? Maka dulu kaya olehmu akan segala waktumu dengan duka cita rindu. Itu maksudnya. Kaya di sini mana apa? Dia rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyik dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduan itu dipanggil kenderaan. Tanpa rindu manusia tak boleh berjalan hati dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takkan pergi di lembab, bincang. Mesti ada mahabbah yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Kemudian syukur. Sebab syukur ni penambat. Syukur iqalun ni'am. Syukur itulah penambat bagi nikmat. Kerana keduanya kaya dan syukur terlebih lazat daripada segala lazat yang lain yang membimbangkan daripada Ta'ala. Segala kelazatan-kelazatan duniawi, kelazatan-kelazatan dalam bentuk jismani, dibandingkan dengan kelazatan ruhani, iaitulah asyukru billah, syukur dengan Ta'ala. Ya, kaya hati dia dengan Allah Ta'ala, rindu. Oh, tak boleh nak banding, jauh. Jasad sekadar luar saja, kata dunia. Adapun ini nikmat bawa dia dengan Allah Ta'ala. Nikmat jasad, nikmat dengan makhluk. Adapun nikmat syukur semua ni nikmat dengan Tuhan di sendiri. Itulah benda ni tak boleh nak digambarkan punya kelazatan, kenikmatan dia. Kemudian nak usahakan olehmu, kata Tuan Pengarang, usahakan olehmu dengan melebih keduanya, jangan membanyakkan makna. Akan keduanya ialah kaya hati yang mana rindu dia dengan Ta'ala, sehingga dia tidak berhajat, sehingga dia tidak berpaling kepada yang lain. Apa makna kaya? Cukup. Kaya sini dengan makna cukup. Kalau mohon dia nak lagi, itu tak cukup. Bermakna apa ini? Kaya mana cukup dia dengan Ta'ala. Wa kafa billahi alima, wa kafa billahi syahida. Cukup dengan Tuhan. Ya, hati dia tak pergi ke mana lagi. Dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berseronok dia, bergembira dia dengan Tuhan dia tadi. Sebi fal yafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Wa bi zikri fal yatana'amun, dan dengan zikrullah naklah kamu bernikmat. Kerana kaya dan syukur. Kaya mana? Kaya hati dengan Allah Ta'ala. Bila dah kaya apa? Dia tak nak yang lain. Itu maksud kaya di sini. Dia kaya di sini dengan makna dia ada kaya dengan makna terlepas dari yang lain. Itu makna kalau hak Allah Ta'ala, makna ketuhanan, dia tak berhajat pada yang lain. Ini kaya kita dengan sini dengan makna kita fakir dengan Allah Ta'ala. Ya, hati dia fakir dengan Tuhan, terkaya daripada makhluk. Maksudnya kaya pada makhluk, mana dia tak berada pada makhluk. Ya, dia tidak menumpukan pada makhluk, tidak berharap kepada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk, bahkan dia fakir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini terlebih lazat. Dia kata lazatnya macam ini amrun qalbi, urusan dalam, rasa dalam.
Dia bertalazus dengan Allah Ta'ala. Segala sifat, segala lazat yang lain membimbangkan daripada Ta'ala, nak banding lazat-lazat yang membimbang dengan lazat yang melekakan kita kepada Ta'ala, jauhlah. Kemudian usahakan olehmu, mana riadah olehmu, mujahadah oleh kamu. Itu mana usaha jalan sini, riadah wal mujahadah. Dengan apa? Melebihkan keduanya, iaitulah maknanya syukur dengan Allah Ta'ala dan kaya hati dengan dia. Dengan makna kaya hati dengan dia, makna berpaling hati daripada makhluk, cukup dengan dia. Itu maknanya. Dengan mengurangkan, usahakan dengan melebihkan kedua ni. Dengan apa nak dapat dua ni? Dengan mengurangkan syawagil. Syagilun, syawagil, segala benda-benda yang menyibukkan kita, segala benda-benda yang melalaikan kita, dari sudut maknanya pandangan, penglihatan, percakapan, pergaulan, semua benda-benda yang tak datangkan manfaat, itu benda syawagil yang melekakan kita. Maka potong benda tu. Dia kata apa? Kat faslun, baru waslun kamu boleh sampai. Termasuk dalam makna hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang telah min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la, setengah dipertanda Islam seorang itu elok, dia meninggalkan benda yang tidak memberi manfaat. Mana benda yang dibuat semua datangkan manfaat dengan Allah Ta'ala, mendatangkan pendekatan dengan Ta'ala. Adapun benda yang syawagil ataupun yang syawagilun, benda yang melalai, masyghulkan kita, yang menyibukkan kita, sibuk dengan benda yang tak patut sibuk, itu kita buang. Dan usahakan oleh kamu melebihkan keduanya dengan mengurangkan syawagil. Kurangkan, potong. Bila kita potong, kurang dengan makhluk, dengan Tuhan dia akan bertambah. Kita kurangkan maknanya, kita punya tumpuan kepada makhluk, maka tumpuan kepada Tuhan ditambah. Kalau sebaliknya menumpuk kepada makhluk, maka Tuhan ditejah. Kita ada menyimpun dua. Dan membanyakkan zikrullah, ni zikir, itu dipanggil rukun paling besar. Banyakkan akan zikrullah hingga jadi terbalik duka cita itu kesukaan. Zikir sama darab benar. Kita berzikir kepada hadrat Tuhan daripada mula-mula dizikir lalai, kan. Sebab dia kata jangan kamu tinggalkan akan zikir dengan sebab apa? Ketiadaan hadir kamu kepada Allah Ta'ala. Jadi naklah kamu zikir sehingga hati kamu hudur kepada Allah Ta'ala. Sebab zikir dengan lalai lebih baik daripada terus dia tidak berzikir. Kemudian sampai kepada zikir peringkat apa? Ghaib. Amman siwal mazkur. Sehingga dia lenyap daripada yang lain, dia telah daripada Allah Ta'ala. Lain daripada Tuhan dia lenyap. Dia zikir terperingkat ke peringkat dan dia naik. Pada kita lebih panjang bahas tadi bahas zikir. Dan membanyakkan zikrullah hingga jadi terbalik duka cita kesukaan. Mafhum mukhalafah dia apa? Kalau kita berzikir duka cita masih rasa lagi, mana zikir belum banyak. Dia mesti lawan gitu. 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Dia tak lagi tu. Mana dalil zikir tu banyak sehingga duka cita jadi kesukaan. Sebab apa? Dia telah berlazat. Bila dia berlazat dengan Allah, Tuhan dah terasa jadi mahbub dia. Apa saja datang daripada mahbub dia, dirasakan semuanya baik, semuanya lazat. Itu keadaan. Kalau selagi dirasakan, maknanya ada berasa lagi, bala itu bala, sakit itu belum. Sebab kelazatan dengan Allah Ta'ala, dia akan membakar dan menenggelamkan segala penyakit yang lain. Kita berasa tu tak? Zauk dengan Tuhan, sedap dengan Tuhan tu, hilang yang lain. Kesedapan dengan Allah Ta'ala, ishq dengan di Tuhan, dia ishqun dengan Allah Ta'ala, rindu, kasih, lazat. Dia tenggelam benda lain, dia tak puasan. Bahkan dia memandang benda semua daripada Allah Ta'ala itu, menyebabkan dia rasa tenang dan dia rasa berlazat. Barang siapa tidak boleh berlazat dengan bala yang Tuhan turunkan,
bermakna dia belum berapa kenal Allah Ta'ala. Kenal tapi belum berapa kenal tu. Dia sampai terbalik, adal man'u ainul ata', berpusing. Makna musibah tu dikatakan sebagai kurniaan daripada Allah Ta'ala. Dia boleh rasa tadi. Sebab apa ni? Anis tulis kat sini. Bila zikir dia banyak pergi zikir hudur. Zikir kena penuh syarat, hudurul qalbi, haibah hati dengan Tuhan. Rasa betul ketika tu lazat dia, bala pun dia rasa nikmat. Sebab apa? Sebab dia nampak semua tu daripada Allah Ta'ala. Ya, bila kesedaran dia, rasa dia betul, keperasanan dia, zauki dia betul-betul rasa dari Tuhan, ketika itu dia akan rasa lazat daripada Ta'ala. Sebab dia akan rasa hakikat daripada dia, membawa dia kasih dan cinta yang kuat. Hingga jadi terbalik duka cita itu kesukaan. Duka cita di kesukaan itu dia panggil apa tu? Benda yang menyalahi adat lah. Adat duka cita, orang duka. Ini duka cita pula lazat. Itu dah menyalahi adat. Jadi bila dia duduk adat, begitulah dia dapat benda-benda karamat yang menyalahi adat. Ya, sebab dia boleh duduk tangga menyalahi adat. Orang dengan duka cita mengengkek, dia dengan duka cita dia sedap. Sehingga bala-bala yang sampai pada awliya, dia kata apa? Alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Engkau pakaikan aku pakaian kekasih Engkau. Ini sampai tahap tu. Ya, melalui apa dia buat? Melalui zikir. Ya, kalau kita kaji melalui zikir, dia boleh memadamkan sifat takabur. Melalui zikir dia boleh memadamkan sifat ujub, sifat riak, hubud dunia, semua duduk situ dan. Tuan Abang Mursyid kata dekat sini. Abang Mursyid kita kata, yang kau belajar tu kau duduk kat mana? Yang kat tasbih, duduk kat sini. Kau punya ilmu semua kan duduk kat sini. Faham tak tuan? Faham? Sebab semua ilmu yang kita belajar, ilmu tasawuf, kan? Ilmu tasawuf tu dinakkan perasaan kita, merasa kita dengan Allah Ta'ala, boleh padam. Ya, selalu kita ulangkan, madamal abdu lam yusyahid awsafa rabbi al-azim. Sekarang rasa dari mana duduk? Zikir lah tuan. Ya, zikir sampai ada zauk. Kat mana duduk, kat situ pula dia. Makna tasbih zikir. Sampai betul-betul hudur hati dengan Tuhan, berlazat dia dengan Allah, terasa. Bila terasa kebesaran Tuhan, dapat tajadikan kebesaran dia, hilang tak sifat takabur, hilang tak sifat riak, hilang tak sifat ujub. Sebab yang datang tadi takabur sebab apa? Sebab dia tak perasan Tuhan, dia perasan makhluk. Mula dia nak tunjukkan makhluk, nak bersama makhluk. Sekarang makhluk dah tak ada, dia buang, pum, dia tembak dengan zikir. Dia dah belazat dengan Tuhan. Dia tak ada lazat dengan makhluk. Orang puji pun tak rasa apa, orang caci pun dia tak rasa apa. Sebagaimana Quran kata, la yakhafuna lawmata laim, dia tak takut celaan orang mencela. Itulah sepir dia. Kaedah dia itu. Ya, tu kat sini je dia. Kalau kita kata macam mana pula, itu kata wajhut tanasub, wajah kemunasabahan di situ. Sebab bila mursyid dia orang dah rasa benda kan. Kita dapat waris dia banyak lagi zikir, banyak dia kata. Banyakkan zikir gitu. Datang lagi banyakkan orang tua ni banyak zikir mana? Itulah tempat tu. Sebab dia dah nampak jalan. Ya, kat dia tu ada jalan. Zikir banyak dia kata. Tapi zikir mana? Zikir betul-betul zikir. Jangan dia khayal kan. Hingga jadi terbalik duka cita kesukaan pula, dan hudur serta Allah Ta'ala. Ni rukun zikir paling besar. Hudurul qalbi ma'allah, hadir hati kita ma'allah. Lawan hudur apa? Ghaflah. Mana dalam zikir jangan ada ghaflah, kelalaian. Fokus betul-betul kan. Lazat bernikmat. Sebab dia kena sungguh-sungguh. Ya, kemudian dia ada adab untuk dapat benda tu. Dan kita sering tengok dia kan, adab sebelum, adab sedang, adab selepas. Baru dia dapat. Dia dapat betul-betul hudur punya nikmat Allah. Tadi cerita kan. Hudur serta Ta'ala, dan kamu berpaling daripada perhiasan dunia. Itu syarat. Maknanya kalau dia tak berpaling mana tu? Berpaling qalban, mana hati dia. Kalau dia berzikir, hati dia makin seronok dunia, belum. Lepas tu kalau baca waris, kita tanya macam perasaan hati. Dah tahu tuan dengan dunia. Betul-betul dizikir kena saiz. Kalau dizikir dengan dunia tak ada tawar lagi, rasa seronok nak bergambar kerja belum gitu. Zikir tak masuk. Zikir kalau dia masuk, dia mesti akan jadi tawar. Bila apa ditawar? Sebab sudah berdapat lazat dengan Allah Ta'ala. Ya. Dia rasa tak ada benda dah, ada tak ada serupa dia tak. Betul. Itu makna dia dah masuk lain dia. Makna zikir dia sudah sudah subur dalam batin hati dia, sudah mengeluarkan kehasilan natijah ataupun warid dia sampai. Itu warid
warid qalban. Warid jenis qalbiyan, jenis hati. Ia telah berpaling, mana berpaling sinai qalban, berpaling hati dia daripada perhiasan dunia dan kemegahan dunia. Jadi perhiasan dunia yang dulu dia kejar, hati dia minat, sekarang hati dia dah tawau. Ya, sebab apa dah tawau? Dia dapat benda lain. Dia dapat benda lain. Dia makan-makan nasi nak basi. Kalau orang bagi nasi, wah sedapnya lauk, hotel 7 bintang ni. Dia tak nak dah benda tu. Maknanya apa? Dia dapat yang lebih lazat. Mana ada kelazatan lebih daripada mengatasi kelazatan dengan Allah Ta'ala. Ya, dengan Nabi Yusuf dia tengok pun dia dah habis dah. Cair. Ini kelazatan dengan Allah Ta'ala sangat hebat. Ya. Kalau dia tak faham lagi macam mana lazat, tu lagi teruk kan. Macam mana belazat dengan Tuhan ni? Tu lagi parah je. Itu memang dia dah habis bagi lazat kat dunia juga. Ya. Berpaling daripada perhiasan dunia dan kemegahannya dunia. Bahawa kalau dia bawa dunia, bawa apa besar, apa dia tak rasa kan? Orang nak sibuk kan. Kalau orang dunia datang pemain lari, dia apa? Dia tengok orang sama. Tak ada apa kat hati dia. Ya, itu sifat arif billah. Dan segala nikmat syurga. Ya, udur hati dia berpaling kepada perhiasan dunia dan kemegahan dan segala nikmat syurga. Sebab apa? Dari sudut syurga ada hakikat dia adalah makhluk. Yang dia nak ialah khalik Tuhan sendiri. Dan engkau berhadap tawajuh. Jangan macam tujuh. Engkau berhadap tujuh kepada Allah. Kena ajak tujuh-tujuh tuan-tuan kata. Tujuh apa tu? Tu rahsia. Wah, mau dia tak ada jawab. Senang ilmu sesat ni tuan. Dia tak ada jawab. Ini rahsia dia. Bukan seorang orang boleh dapat. Rupa dia baca silap, baca kitab dah silap. Bukan tujuh tu, tawajuh. Tu yang kita buat sama dia tawajuh. Tawajjah, ya tawajjahu, tawajuhan. Tawajuhan tafa'alah, ya tafa'alu tafa'ulan. Memperhadapkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Ya, bila hati dah berapat, dah dapat menghadap tepat dengan Tuhan, Masya Allah. Itu nikmat paling besar. Selesai masalah. Ya. Allah Ta'ala dah bagi kunci. Kita tak ambil, maut dah kita. Ala bizikrillahi tatma'innul. Itu kunci Tuhan bagi tu. Tidakkan dengan zikrullah, dengan menghadap Tuhan, murakabah, tawajuh, semua masuk mana tu? Semua masuk mana zikir. Tidakkan dengan zikrullah hati kamu akan tentram. Bermakna kunci untuk ketentraman jiwa ada dengan dia. Dan sifat ahli syurga ialah apa? Tentram. Dalam syurga tak ada serabut dan tenang setenang, nikmat senikmat nikmat. Mana selagi hati kita ada serabut, ada duka cita, ada terperanjat, ada pening, ada bingung, dia boleh masuk lagi. Dia kalau masuk jannatul muajjalah, habis lapang selapang-lapang, nikmat senikmat-nikmat. Inilah dia pintu jalan. Dan engkau berhadap tawajuh kepada Allah Ta'ala dengan setinggi-tinggi himmah. Setinggi-tinggi kita punya semangat, tuan-tuan. Mana buang segala yang lain. Dengan zahir batin kamu. Dan dengan sekalian anggota kamu berhadap tawajuh kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu iftitah kita dalam Naqsyaband zikir apa? Apa nasihat pertama? Menghimpunkan segala. Inilah dia. Tawajuh. Kita himpunkan segala zahir dan batin kita. Terus kita tawajuh menghadap. Kalau orang dah biasa wukuf qalbi, dia main wukuf qalbi. Ya, pusing semua sap dia hadap terus. Zahir batin dia terus. Dia menghadap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kadang situ dia start dia dah banyak. Ya, dia masuk wukuf qalbi kadang dia dah banyak. Dia punya lazat lagi dia kan. Ya, nampak dia kan. Belum tu belum tarik lagi tadi. Buat cepat kan tadi. Dia main dalam dia cepat. Dan setinggi-tinggi himmah dan zahir batin dan dengan sekalian anggota kamu. Dan satu lagi, dan kasih olehmu akan Allah Ta'ala, supaya apa tu? Jangan ada engkau daripada ahli dunia. Maknanya apa? Mafhum mukhalafah dia. Kalau seseorang tidak duduk dalam makam mahabbah, dia adalah ahli dunia. Itu maksudnya. Kita nak tanya, kau ni ahli dunia lah, kau ni hubud dunia. Kita tanya, kita ada mahabbah tuan. Dalil mahabbah apa? Di antara sifat orang mahabbah, al-muhib la yara ilal mahbub. Orang muhib yang kasih ni, dia tidak melihat batin hati, melainkan dia je. Dia duduk dengan Allah Ta'ala, bangun jalan semua billah, billah, seronok. Itu kata orang kasih.
Bila kata muhib tu dia duduk, baru dia tangga ni. Baru dia panggil dia bukan ahli dunia. Dia masuk senarai zumratu ahlillah. Ya. Dan kasih olehmu akan Allah Ta'ala, supaya jangan ada engkau daripada ahli dunia. Mana orang yang tidak ada mahabbah dalam batin hati dia, dia termasuk daripada ahli dunia. Cara dia, tengoklah. Tengok kita ada tak sifat tu. Ya, kontak dengan Tuhan lagi hebat hati kita. Mesra jinak dengan Tuhan ada dalam hati kita. Rindu dengan Allah yang membara ada dalam hati kita. Itu dia bukan ahli dunia. Ya. Kalau kerja dunia lebih besar daripada kerja akhirat. Ataupun ahli akhirat, supaya jangan ada engkau daripada ahli dunia wal akhirah. Dunia pun tidak, akhirat pun tidak. Dan jadi apa? Ahlillah. Itu lebih tinggi. Hanya jadilah olehmu daripada ahlillah. Jadi ahlillah mana orang Allah Ta'ala. Mana apa? Orang yang hidup dan mati dia semata-mata lillah. Kan kita dah usahakan. Orang yang ahlillah tu, kau baca iftitah salat tu benar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dah habis. Hidupku, matiku lillah, dah serah apa lagi. Inilah dia kan. Jadi kita tak faham, kita baca. Baca apa, fokus dekat mana dia nak. Tu jadi dia. Itu jadi ahlillah. Ya. Hanya senyadadilah olehmu daripada ahlillah. Wa maja'alna min awliya. Kan? Jadilah kami daripada min awliya. Mana kekasih kau. Mana kita minta kekasih itu masuk apa? Dia nak masuk lain. Supaya diberikan makrifat yang sebenar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya jadilah olehmu daripada ahlillah. Ya, kun ma'allah. Maka tiada tinggal dalam hati engkau berpaling sekali-kali kepada ma siwallah. Sehingga dalam hati kita tidak sekali-kali berpaling. Sebab hati kan. Ya, luar-luar dia biasa ya. Maka tiada tinggal dalam batin hati engkau berpaling, tak ada. Hati dia tidak insiraf, tidak terpaling ke lain. Bahkan hati dia apa? Tawajuh. Sentiasa berhadap. Kemudian dia naik lepas tawajuh, dia naik kepada apa? Muwajjahah. Ya. Dia ada nur, ada dua. Satu nur tawajuh, satu lagi nur muwajjahah. Ya. Kalau nur tawajuh dipanggil nunul wasil. Satu lagi dia panggil nunul dakhil. Ya, dia ada itu alamat nur wasil dan dakhil tu bahawa siapa? Tuan dia tu. Orang tu yang punya nur wasil di zahir faqat. Anna sahiban nuril wasil di zahir faqat tarahu taratan ma'ad dunya wa taratan ma'al akhirah. Ya, dia punya pandangan tu sesekali kuat akhirat, sesekali kuat dunia, kadang-kadang akhirat, kadang dunia. Dia belum tetap. Itu dia panggil apa? Nur tu bau wasil. Dipanggil hazin nafsih. Jadi layan-layan kena nafsu dia lagi tu. Wataratan fil haqqi rabbi. Kadang masa dia layan, dia tumpu kepada tapi taratan ma'al ghaflah, wataratan ma'a yaqazah. Ada kala dia lalai, ada kala dia sedar. Itu dia panggil nur tu baru dipanggil wasil sampai. Ya. Ada pun dipanggil sahibun nurid dakhil. Orang yang mendapat nur yang dakhil, bukan dimasuk saja, dimasuk ke dalam, bukan sampai ya. Ya, dakhil li suwaida'il qalbi, bagi tengah batin hati dia tu. Ya, kalau sampai peringkat tu la tarahu illa ma'a rabbih. Dia tidak memandang melainkan serta dengan Allah Ta'ala. Ya, duduk bangun dia berjalan di tengah Ta'ala. La yasluhu, tidak masyghulkan daripada huzuz dunia dah. Ya, habuan-habuan dunia tak dekat kepada kita. Wala huzuzul akhirah. Itu juga habuan akhirat tak dekat. Ghaiban an nafsih, dia fana lenyap pada diri dia, hadiran ma'a rabbih. Dia hadir serta Tuhan. Itu dia panggil apa? Dia dapat nurud dakhil. Nur yang masuk ke dalam. Mana kalau kita sekejap timbul, nur kita baru sampai. Kalau tak ada nur tu, tak ada nur tu, kafir lah. Orang kafir tak ada nur. Orang Islam dia ada nur. Cuma nur dia sampai luar, atau dia dakhil, dia masuk ke dalam. Lagi dia masuk dalam, lagi dia tinggi kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalilnya? Itu dalam hadis. Inna nura idza dakhalal qalba infasha. Itu hadis Rasulullah. Nur bila sampai dalam hati dia, infashaha wa insya. Hati dia lapang, tenang. Bila tenang dia dengan Allah, berazat dengan Tuhan, maka hub dunia tak boleh masuk. Tapi kalau tak dapat tenang dengan Tuhan, Tuhan balakan dia seronok dengan makhluk. Akhirnya dapat duit tenang dia kata. Padahal lepas tu serabut pening kepala.
Engkau berpaling sekali-kali sama sekali mana? Kepada ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, inna lillahi jannah, inna lillahi jannatun laisa fiha hurun wala kusurun wala labanun, ya, wala asalun, walakin yatajalla fiha rabbuna dhahikan, ya, ala wahya qulu qalbul arifina billah. Itu tadi. Inna lillah, sesungguhnya bahawasanya bagi Allah Ta'ala. Mana ada bagi Ta'ala tu apa? Jannatun, ada satu syurga. Tapi syurga ni pelik. Laisa fiha hur, tidak ada padanya anak bidadari. Ya, syurga sampai esok ada anak dari. Anak dari itu kan Masya Allah, dia telah jeling kat dunia, padam matahari tu. Bila dia senyum ni kan, dia punya pancaran cantik gigi tu menembusi lapisan syurga, sehingga orang ahli syurga tu, ish, ni Tuhan nak tajalli tu. Macam itu baru senyum bidadari. Ya. Tapi sana tak ada. Walaupun bidadari hebat macam mana pun, bila dia dapat ru'yah pembukaan wujuhun yauma idzin nadirah, melihat Ta'ala aja habis cuma cair. Ya, dia tak nak ada, dia nak tu yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang layak dan kebesarannya, yang tidak ada satu jalan serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Sekarang di akhirat. Adapun di dunia dengan matahari disyud, ini dia. Ini cerita ke syurga dunia ni. Tiada padanya anak bidadari, tiada mahligai, tiada susu, ya, wala laban, wala hur, wala kusur. Kusur apa? Mahligai, mahligai. Wala laban, dan tidak ada susu yang sedap-sedap macam dalam syurga yang disediakan. Wala asal, tak ada madu. Ya. Walakin, apa yang ada ni dia? Walakin, tetapi ya tajalla fiha, tajalilah padanya, dibukakan padanya apa? Tuhan kita, Rabbuna, ya, Tuhan kita, dhahikan, padahal suka ia. Kemudian ala, ketahui ilmu, ya, iaitulah hai arifin, ketahui ilmu, dan iaitulah arif. Tinggalan. Ala, ketahui ilmu, wahya, dan iaitulah, ketahui ilmu, dan iaitu qalbul arif, ada qalbun tu, hati tu. Antara iaitu dengan arif tu ada lapas hati. Tulis hati arif bila, ataupun qalbun. Dalam Arab tadi, wahya qalbul arifi, qalbun arif billah, mana orang yang arif. Hati orang yang arif billah itu dipanggil tempat duduknya tajalli syurga yang disegerakan. Maka jika berkendak bahawa jadi hati engkau syurga Ta'ala, maka tempat tajallinya termasuk dia, dan engkau dapatkan padanya akan lazat berjinak-jinak dan hudur Ta'ala. Maka hampirkan olehmu kepada Ta'ala dengan apa? Menyucikan hatimu, iaitulah Baitullah, daripada cemar-cemar segala yang menjauhkan daripada Ta'ala. Ini akan dibablakan, ya, tempatnya tajalli tadi. Maka jika engkau berkendak, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi.